Adakah orang bukan Islam semuanya 100% ke neraka? Betul ke? Ini antara soalan yang kamu tanya kan? Baik. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita nak lihat konsep dulu. Nanti kita akan bincang juga tentang teknik-teknik berdakwah, dan bila kita bincang teknik berdakwah itu, insya-Allah kamu akan dapat tahu macam mana untuk menjawab soalan. Baik. Kita lihat. Konsep dalam Islam, Tuhan Maha Adil, betul? Dah bangun ke belum sebenarnya? Dah. Ataupun jasadnya di sini tapi hatinya di rumah, di katil. Ya? Ada kemungkinan. Alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Nisa surah keempat ayat ke-40. Sesungguhnya Allah itu Maha Adil, tidak akan menzalimi hamba-Nya walaupun sebesar zarah. Jelas dalam Al-Quran. Baik. Jadi sekarang kita lihat, adakah semua orang kafir pergi ke neraka? Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu semua? Ya ke tidak? Siapa kata ya? Okey. Siapa yang kata tidak? Okey. Saya sebenarnya saya boleh bagi jawapan terus, tapi itu bukan cara saya. Saya nak, sebab ini adalah training, adalah seminar. Jadi seminar lebih kepada kita berinteraksi. Kita pergi kepada mereka yang kata ya dulu. Okey, siapa yang kata ya semua ke neraka? Angkat tangan. Okey, bagus. Seorang ke sini. Tak apa. Sebab mic tak cukup panjang ni. Kita cuma nak tahu saja, okey? Okey. Kenapa kamu mengatakan semua orang kafir ke neraka? Sebab dia telah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya di mana? Tak apa, awak tak perlu nak quote ayat tu. Awak cuma bagi tahu, nanti saya akan, kalau saya ingat saya quote ayat tu. Tak ingat. Tak ingat. Okey. Ini soalan untuk dia. Kalau awak kata mereka tiada la ilaha illallah, bagaimana jikalau mereka itu hidup di Amazon, tak pernah dengar tentang Islam? Masuk neraka juga ke? Islam akan bertanggungjawab atas mereka. Orang Islam, maksudnya kita semua kena pergi Amazon. Kurang faham. Kalau orang tu hidup di negara, di sebuah hutan Amazon di Amerika Selatan yang tak ada orang Islam, bagaimana? Mereka tetap ke neraka ke sebab tak beriman? Masa itu kita akan dipertanggungjawab. Maksudnya kita semua ni kena pergi ke Amazon. Yes. So semua kena pergi ke Amazon. Sebahagian dari kita. Sebahagian. Tapi sekarang ni tak ada orang pergi, macam mana? Kalau langsung tak ada orang pergi, di neraka, di akhirat, bagaimana dengan mereka? Kita akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan mereka? Kurang pasti. Kurang pasti. Tak apa. Ingat, saya cara bertanya ni bukan nak mengaibkan dia, supaya saya nak, tujuan seminar ini adalah untuk mendidik kita cara berfikir, cara kita bertanya soalan dengan baik, ya. Bukan menghina, bukan mencerca dan sebagainya. Okey, siapa yang kata tidak? Tadi muslimah. Okey, ada seorang lagi muslimah. Okey, mengapa tidak? Kalau kat situ saya yang kena cakap lah. Tak apa, cakap boleh. Okey, sekali lagi saya akan minta dalilnya di mana? Kan? Sebab ingat, bila kita kata ya ataupun tidak sesuatu dalam Islam, semalam ingat tak prinsip kita? Bila kita kata ya ataupun tidak dalam Islam, dia mesti daripada Allah dan Rasulnya. Sebab Islam ni bukan kita punya, betul? Jadi apa-apa pun mesti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian baru pendapat ulama, fatwa ulama berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Nah, surah 40 ayat keempat ataupun surah keempat ayat ke-40. Bagaimana dia berbunyi? Ayat ke berapa? Ayat ke-40 tentang Allah yang tadi baru saya quote tu. Okey, tapi dia tak menyebut tentang orang yang tak dapat Islam. Betul?
Okey, sebab dia masih belum balik dan sebagainya, tapi dia dah balik dah. Dah bernikah dah pun. Baik. Bila kita sebut isu ini, kita perlu lihat konteks. Boleh tak kita faham apa itu pemahaman melalui teks dan juga konteks? Boleh faham tak? Teks dan juga konteks. Okey. Saya ambil contoh. Teks. Dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bunuhlah orang kafir di mana sahaja kamu menjumpai mereka. Sahih? Ada tak ayat ni? Ada tak? Ada. Itu teks. Apa konteks dia? Konteks dia adalah dia bermula daripada ayat pertama hingga ayat ke-7 dan ke-8. Di mana selepas sejurus ayat ke-5, ianya ayat ke-6 bersambung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jikalau mereka menyerahkan diri, maka pastikan keselamatan mereka. Dan konteks daripada surah ayat yang pertama, surah At-Taubah ini, ianya berkaitan dengan perang. Dan apabila dalam perang, biasanya tentera-tentera akan diperintahkan untuk lebih bersemangat untuk menaikkan motivasi mereka. Maka memang betul dalam perang memang diseru untuk bunuh musuh. Sebab etika dalam perang adalah, jikalau kamu tidak menyerang mereka, mereka akan serang kamu. Jikalau bukan kamu yang mati, kami akan mati. Jadi sebagai seorang, kita kata kalau kita panglima tentera, kita akan menyeru tentera-tentera kita untuk pergi menyerang, betul? Itu konteks. Kalau kita ambil teks, kita akan salah faham, betul? Sebagaimana kita selalu ambil teks dalam Quran untuk menjustifikasi kemalasan kita. Lakum dinukum waliyadin. Kan Allah kata lakum dinukum waliyadin. Tak payahlah kacau orang, agama dia orang, agama dia orang, agama kita, agama kita. Tapi kalau kita lihat konteks surah Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, kul kepada orang kafir. Kita belum kul dah kata lakum dinukum waliyadin. Bila kita tengok konteks, dia berbeza. Contoh teks dengan konteks. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 119 dengan ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani ini tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Betul? Nampak seolah-olah mereka memang nak tarik kita. Nampak seolah-olah mereka ni teruk. Betul? Kalau begitu, kalau kita ambil konteks pula, bagaimana kita nak berinteraksi dengan satu lagi ayat surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 82. Sesungguhnya mereka yang paling dekat dengan Islam adalah Nasrani. Seolah-olah bercanggah. Bagaimana kita berinteraksi? Dan juga bagaimana kita nak berinteraksi di kalangan sahabat. Mereka juga ada yang berkahwin, ada juga orang Kristian, ada juga orang Yahudi yang memeluk Islam. Mereka redha? Mereka redha tak? Seperti sahabat seperti Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi. Masuk Islam kan? Bukankah sepatutnya Yahudi ini tidak redha dengan agama kita sehingga kita ikut agama dia? Kenapa dia boleh redha pula dengan kita? Jadi, kita kena faham konteks keseluruhan sesuatu sebelum kita membincangkan tentang teks. Okay? There is a context from the text. Boleh faham kan? Konteks itu adalah keseluruhan. Okay? Baik, sekarang kita lihat tentang soalan ini berkenaan dengan adakah semua orang bukan Islam yang tak dapat, okay, dia akan masuk ke neraka. Jawapan dia adalah belum tentu. Saya tak kata tidak. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Surah An-Nisa surah keempat ayat 40, Allah kata Allah tidak menzalimi seorang walaupun sebesar zarah. Okey? Tidak menzaliminya. Dan bila kita kata orang kafir, apa itu orang kafir? Orang yang tidak beriman, tidak pemeluk Islam. Ya? Bunuh Islam? Belum Islam. Okey. Baik. Sebab itu kalau kamu perasan sepanjang seminar semalam sehari, berapa kerap saya sebut perkataan kafir? Banyak kali? Adakah saya sebut perkataan kafir semalam? Tak ada. Bila?
Saya tak sebut perkataan kafir semalam. Saya sebut lebih kepada belum Muslim ataupun bukan Muslim. Itu yang paling teruk saya sebut. Kafir kenapa saya tak sebut? Bukan sebab saya takut guna perkataan tu, tetapi saya nak bawa kamu kepada pengertian kafir. Kafir, kata akar dia adalah kafarah. Apa itu kafarah? Menyembunyikan ataupun menolak. Betul? Satu ayat yang jelas tentang kafir, istilah kafir sebenar-benar kafir adalah surah An-Nisa surah keempat ayat 115. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila telah datangnya seorang nabi, keterangan-keterangan yang nyata, keterangan-keterangan yang nyata dan jelas disampaikan kepada mereka, dan lalu mereka menolak, maka mereka itu adalah kafir dan tempat akhirnya adalah neraka selama-lamanya. Maksudnya, telah datang keterangan yang nyata dan jelas, maka mereka itu kafir. Maka mereka itu adalah kafir. Surah An-Nisa surah keempat ayat 115. Dan juga dalam surah Isra surah ke-17 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sesuatu bangsa, sesuatu kaum sehingga diutuskan seorang rasul kepada mereka. Okey? Now, apa tafsir ayat itu? Sekali lagi saya bukan ulama kan, so saya kena rujuk tafsir ulama berkenaan dengan dalil itu. Di mana Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata mengikut hadis, mengikut ayat itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak dapat mesej Islam langsung. Tidak dapat mesej Islam langsung. Mereka ini tidak akan dihukum terus ke neraka. Golongan yang kedua, mereka mendapat mesej Islam yang jelas, yang begitu nyata tentang kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mesejnya, dan mereka menolak, tidak beriman kepadanya, maka mereka ini kafir dan neraka selama-lamanya. Yang ketiga adalah mereka yang mendapat mesej tentang Islam tetapi mesej yang samar-samar, kurang jelas, ataupun terdapat penipuan, fitnah dan sebagainya yang bukan jelas. Rawahu BBC, CNN, Al Jazeera. Hadis riwayat maudhu'. Betul? Da'if jiddan. So, yang ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, golongan yang ketiga ini adalah sama dengan golongan yang pertama. Dan juga, saya tak berapa pasti berapa ramai di antara kamu pernah dengar hadis ini, iaitu hadis dalam Musnad Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda bahawa di akhirat kelak akan ada kelompok manusia yang datang mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tak pernah mendapat mesej, ya Allah, aku gila dulu, ya Allah, aku tak dengar, aku buta, aku tak dengar, bisu, pekak dan sebagainya. Mereka ini akan datang mengadu pada Allah, dan dalam hadis itu mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan mereka untuk terjun ke dalam api neraka. Maka akan ada segolongan terjun. Segolongan lagi akan kata, ya Allah, kita orang kat dunia cuba melarikan diri daripada api neraka. Sekarang ya Allah, Engkau suruh kita orang pula terjun ke api neraka. Tak mau. Maka golongan yang terjun ke api neraka itu sebenarnya mereka mendapat keselamatan, mereka ke syurga. Manakala mereka yang ingkar itu, mereka itu ke neraka. Sebab Jikalau di akhirat kamu dah nyata dan jelas Allah itu wujud, Allah yang memerintahkan secara direct pun kamu tidak laksanakan, apakah kemungkinan kamu akan melakukannya di dunia?
Sebab itu kita sebut surah An-Nisa surah keempat ayat 165 yang kita sebut semalam. Allah utuskan Nabi dan Rasul kepada setiap umat agar mereka ini tidak ada hujah dan alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi sekarang jelas tak? Adakah semua orang kafir itu pasti ke neraka? Belum tentu. Jangan kata tidak, belum tentu. Sebab itu kita tak boleh kata engkau ke neraka, engkau ke neraka. Barangkali yang kena seret tu kita. Sebab apa? Dia sahabat kamu. Kamu tak sampaikan, kamu tahu kebenaran, kamu menyembunyikan. Menyembunyikan kena laknat dalam Al-Quran. Betul ke? Jadi tugas kita, para peserta, tugas kita sebagai seorang da'i adalah bukan menghukum. Kita adalah da'i, bukan qadi. Kita da'i, bukan qadi. Kita bukan hakim. Tugas kita selalu mendoakan untuk mereka agar mereka juga mendapat manfaat daripada Islam. So sekarang ni jelas tentang yang ini? Jelas Okay? Now, bertitik tolak daripada soalan ini, dia ada soalan sambungan. Saya dah jawab satu soalan. Soalan sambungan dia adalah, kalau begitu, adakah adil jikalau seorang acong non-Muslim yang baik orangnya, tetapi dia bukan Muslim, dia tahu tentang Islam tapi dia tak beriman, adakah adil seorang acong yang begitu baik akhlaknya, yang baik kebaikan, buat amal jariah, dan dibandingkan dengan seorang Muslim yang buruk akhlaknya, suka mencuri, melakukan jenayah, tetapi akhirnya acong yang baik itu ke neraka, tetapi Muslim yang jahat itu pergi ke syurga? Adil ke? Adil ke tidak? Jadi bagaimana kita nak menjawab yang ini? Siapa nak cuba? Come on. Saya boleh bagi, sekali lagi saya terangkan, saya boleh bagi jawapan terus, tapi saya tak nak bagi jawapan supaya kita berfikir. Saya tak nak kita menjadi seorang Muslim yang hanya tahu spoon feed saja. Orang suap kita makan, orang suap kita makan. Siapa nak try? Yes, sister. Kalau orang tu pun tak solat, yang Muslim tu dia tak pernah solat pun seumur hidup dia. Dia tak pernah buat kebaikan, buat jenayah je. Okey, tapi kalau nak dibandingkan kebaikan dia dibanding dengan acong yang setiap hari buat kebaikan. Jam kan? Siapa lagi nak cuba? Okey, kejap sister. Ya, sister. Kenapa takut? Itu kan kisah sahih dalam sirah. Itu kan kisah sahih dalam sirah. Tapi rasa-rasanya non-Muslim dia boleh terima tak soalan kisah macam tu? Dia tetap menunjukkan Tuhan tidak adil kan? Kenapa seorang yang tidak beriman, walaupun dia membantu Nabi dalam berdakwah, tetap dia kena neraka? Nampak ketidakadilan di situ? Betul? Lagi sister? Saya tak berapa dengar.
Kenapa tak boleh terima orang buat baik? Apakah kebaikan itu tidak dikira? Kenapa tak beriman tak dikira? Ingatlah, soalan-soalan yang saya bagi balik kepada kamu adalah soalan-soalan yang kamu akan terima bila kamu di luar. Dan soalan-soalan yang saya berikan ini sebenarnya soalan-soalan daripada mereka yang ada masalah akidah di kalangan orang Islam yang nak murtad. Sebab saya mengendalikan kes-kes murtad, dan antara perkara yang mereka tak boleh terima adalah seperti itu. Okey, siapa tadi lagi nak try? Sebelah lelaki, muslimin? Ya, sinilah. Kalau muslimin, tunjukkanlah kecantanan kamu. Sini. Pahala dan dosa untuk orang Islam saja, untuk orang kafir tak ada. Jadi kebaikan, keburukan semua untuk orang Islam. Jadi kalau orang non-Muslim dia buat keburukan, kebaikan, maka dia tidak kira sebab dia tu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Bagaimana mungkin pahala dengan dosa hanya untuk orang Islam? Kalau tak pahala dan dosa hanya untuk orang Islam, maksudnya orang bukan Islam tak ada dosa. Kenapa pula ke neraka? Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu pun dah satu dosa. Tapi you kata dosa dan pahala bukan untuk orang bukan Islam, hanya untuk orang Islam. Tapi kerana sekarang awak cakap kalau sebab dia kufur maka dia berdosa. I'm confused now. Saya cakap kalau dia buat kebaikan, kalau orang kafir buat kebaikan, dia tak ada kira, dia tak akan bagi ganjaran sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat Allah Subhanahu. Okey. Jadi syarat Allah Subhanahu Wa Taala pahala dan dosa untuk orang, ganjaran pahala dan dosa hanya untuk orang Islam saja. Walaupun kalau orang Islam buat kebaikan dia dapat ganjaran. Kenapa? Itu memang syarat Allah Subhanahu Wa Taala letak untuk orang Islam. Allah memang adil. Kalau you kata Allah adil, soalan ni belum saya jawab. Okey, tak apa, boleh duduk. Tak apa, no problem. Ingatlah, saya bukan hina siapa. Soalan ini saya nak bawa kepada soalan seterusnya, iaitu kalau kamu kata begitu, okey, iaitu adil. Kalau Allah itu maha adil, kenapa tak cipta semua manusia ini sebagai Muslim dan kemudian menguji mereka? Kenapa 30% lahir dalam Islam, 70% lahir dalam keadaan bukan Islam? Kalau adil, rasa-rasanya adil tak? Kalau kamu lahir dalam keluarga bukan Islam, tak ada orang dakwah pada kamu, kamu buat banyak kebaikan tapi kamu ke neraka, kawan kamu yang jahat yang Muslim pergi ke syurga. Adil tak? Sebagai seorang non-Muslim, tetap kamu kata adil? Tak, kalau kamu sebagai non-Muslim, letak perspektif kamu pada non-Muslim, kamu rasa adil tak? Tak adil. Okey? Tidak adil. Baik, sekali lagi lihat konteks ya. Lihat konteks. Boleh tak saya tangguhkan jawapan ini kepada teknik dakwah nanti, kemudian kamu ingatkan saya? Boleh? Tak apa, you cakap tak boleh pun suka hati saya sebab mic saya pegang. Okey? Jadi okey, tak apa. Saya nampak ada di kalangan kamu yang perlu refresh. Kita ambil, okey, saya bagi kita dalam 10 suku kita start balik. Saya nak kamu refresh sebab lepas ini for the whole day kamu akan berat. Sesi kita akan berat. Sebab kamu perlu guna banyak minda menjana intelektual kamu ini kena guna. Okey? Saya akan banyak trigger kamu untuk berfikir, kamu kena jawab bagi pihak saya juga. Okey? So, 10 minit kita break, kemudian kita kembali 10 suku. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita akan mulakan dengan sesi rasmi kita pada pagi ini, iaitu Islam, the misunderstood religion. Islam, agama yang disalahfahami. Setuju tak jikalau saya mengatakan bahawa Islam adalah agama yang paling disalahfahami di muka bumi ini? Setuju? Bagus. Baik. Setuju tak? Pada masa yang sama, Islam disalahfahami oleh orang belum Muslim dan juga di kalangan orang Islam sendiri. Setuju? Apa contoh dia yang orang Islam salah faham terhadap Islam? Apa contoh dia? Ya? Tak ada benda lain nak bincang ke selain daripada hudud? Adakah itu perkara pertama yang Nabi SAW tegakkan?
Yes, dakwah. Kenapa saya tak kadang-kadang saya tak faham. Bila-bila mana-mana saya pergi, mesti orang tanya saya pasal hudud. Wahal sepatutnya dia tanya berkaitan dengan akidah. Bila tanya fardu ain, dah lengkap ke belum? Berani ajar ke tidak? Tak berani nak ajar. Tapi dah tanya nak pasal hudud. Astaghfirullahalazim. Baik. Apa perkara yang tidak disalahfahami oleh orang Islam kita? Tadi kata ada juga disalahfahami oleh orang Islam. Apa yang disalahfahami? Ya? Muslimah? Ya? Apa dia? Kaabah? Okey. Bukan yang disalahfahami oleh orang Islam sendiri tentang Islam. Antaranya. Ya? Yang disalahfahami, betul, saya suka yang ni. Saya ulas Dia kata yang disalahfahami oleh orang Islam, yang paling disalahfahami, betul adalah hanya ustaz sahaja boleh cakap pasal agama. Betul, saya setuju. Ini yang disalahfahami oleh kita. Sebab Nabi kata, sampaikan walaupun satu ayat, hanya ustaz yang boleh bercakap pasal agama. Dan sebenarnya itu satu perkataan, satu ayat yang bagi saya membantutkan pertumbuhan ilmiah di kalangan Muslim kita. Sebab kita akan jadi takut, janganlah, kita bukan ustaz nak cakap pasal agama buat apa. Habis kalau tak cakap agama, nak cakap apa? Betul ke? Kalau tak cakap pasal agama, kita akan cakap pasal hiburan yang melalaikan. Kita akan cakap isu-isu dunia. Dan agama mengingatkan kita tentang akhirat. Kalau nak cakap pasal agama, nak cakap pasal apa? Kalau hanya ustaz yang boleh bercakap pasal agama, habis dulu zaman-zaman Nabi, Abu Bakar tu ada gelaran ustaz ke? Bila dia pergi berdakwah, dia ada gelaran ustaz lah? Ustaz Abu Bakar. Tak ada. Dia masuk Islam 2 hari pertama, dia dah pergi buat dakwah. 10 sahabat memeluk Islam, 5 daripada mereka adalah sahabat yang dijanjikan syurga. Wahal ketika itu rukun iman, rukun Islam pun tak ada. Sebab Umar Ibn Khattab belum masuk Islam lagi. Sebab hadis Jibril yang masyhur itu diriwayatkan menerusi jalur Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia tak tahu, benda tu tak ada lagi. Jadi itu antara perkara yang membantutkan kita. Lagi perkara yang kita salah fahami adalah, kalau belajar baca buku tanpa guru, itu berguru dengan syaitan. Betul ke? Nah, sebab itulah kita lebih rela baca novel, baca komik berbanding dengan baca kitab agama. Penting berguru. Tetapi mengapa ulama menulis kitab-kitab syarah, contoh syarah Bukhari, syarah Sahih Muslim, mensyarahkan kitab-kitab ulama terdahulu supaya kita lebih mudah faham. Kalau kita tak baca, rasanya kita tahu tak apa yang kita tak faham? Kita tak tahu. Bila kita dah habis baca buku tu, benda ni aku tak faham, apa tafsir dia, kenapa macam ni? Contoh, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku rela menjadi penebusmu. Apa maksud tebusmu? Kita tak faham, bukan buat tafsiran sendiri. Okey, yang ni aku tak faham. Lepas baca baru kita tahu benda tu tak faham. Contoh hadis, seorang mukmin tidak bolehlah, okey, orang kata bercocok tanam di ladang saudaranya. Kalau bagi kamu faham apa hadis ni? Hadis ini membincangkan tentang apa? Kamu akan lebih, sebab seorang saudara tidak boleh bercocok tanam di ladang saudaranya. Pasti kamu akan terfikir tentang bercocok tanam kan? Betul? Tentang ladang kan? Yes. Tetapi hadis ini sebab kita baca macam tak faham apa ni? Tak boleh bercucuk tanam. Kenapa tak boleh? Kalau aku tolong dia bercucuk tanam, hasil dia aku bagi kat dia, boleh juga kan? Betul? Tapi sebab kita baca macam ni tak faham, jadi kita pergi tanya ustaz. Bila tanya ustaz terangkan, baru aku faham. Rupa-rupanya hadis ni kata seorang lelaki tidak boleh bernikah dan tidak boleh bersetubuh dengan seorang perempuan yang baru kematian ataupun bercerai sehingga tamat tempoh edarnya. Tapi hadis cakap pasal ladang kan? Yes, begitulah. Kalau kita tak baca, mana kita nak tahu benda yang kita tak tahu? Sebab itulah orang Islam kita lebih suka baca majalah hiburan, mastika, cerita-cerita seram. Bab agama takut.
Sebab dia lagi seram, takut berguru dengan syaitan. Tidak Okey, baik. Sekarang kita lihat Islam agama yang disalahfahami. Dan kita lihat apa punca-punca Islam menjadi agama yang paling disalahfahami. Antaranya kita lihat, saya akan terangkan satu persatu. Kita akan, sesi ini kita akan berlanjutan sehingga 10.30. 10.30 kita akan break sehingga 11 untuk morning break, ya. Minum pagi. Lepas tu pukul 1 baru kita break lagi. Baik. Media. Prejudis agama dan budaya. Orang Islam kita menjadi fitnah kepada agama Islam. Kita lihat, kita kupas satu persatu. Hari ini media barat, media dunia dikawal dan dimiliki oleh majoriti siapa? Muslim ke non-Muslim? Yes, non-Muslim. Tetapi jangan salah faham sehingga kita kata apa sahaja yang non-Muslim buat mesti tak adil ataupun mesti bias. Jangan begitu. Dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, janganlah kerana kebencian kamu kepada sesuatu bangsa menjadikan kamu tidak adil. Maka berlaku adillah kerana itu lebih dekat pada takwa. Okey? Jangan kerana kita ada prasangka di situ. Begitu juga dalam surah Al-Muntahana surah ke-60 ayat ke-8. Sama juga. Allah tidak menghalang kamu berlaku baik kepada mereka yang tidak menghalau kamu keluar daripada rumah kamu. Okey? Itu konsep dalam Islam. Baik. Kita lihat filem. Bagaimana filem mereka menjadikan Islam itu disalah sangka dan dijadikan sebagai propaganda. Kat sini siapa yang ada tengok cerita Robocop tahun lepas? Cakap betul-betul. Siapa ada tengok cerita Robocop? Satu? Lagi? Okey. Memandangkan kamu paling dekat Nanti saya akan tanya kat belakang. Okey. Pada babak-babak awal Robocop, ingat lagi tak? Ada robot-robot berjalan di jalanan. Apa yang mereka buat? Cari teroris. Di kalangan siapa? Di kalangan orang Islam. Babak-babak awal dia menunjukkan robot yang besar, tinggi, dan bawahnya ada tentera-tentera. Robot yang besar ini berjalan di jalanan sambil scan dan sambil memberikan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak perasan kan? Sebab kamu tidur masa itu. Ya? Dia memberikan salam, robot itu. Dan mereka memeriksa badan Muslim-Muslim yang berserban, yang berjubah, yang memakai niqab, yang berhijab. Yakni ingin memberikan satu gambaran seolah-olah setiap Muslim ini adalah suspek teroris, pengganas. Filem. Kita tengok lagi. Ada tengok cerita Superman Return? Ada? Ingat satu babak di mana bapa Superman berkata kepada anaknya, iaitu Superman. Dia berkata, ketika belum ke bumi lagi, dia kata, "Son, you are my only begotten son that I will send to the world to save mankind." Ini dialog dia. Itu sebenarnya adalah dialog dalam Bible. John 3:16. For God so loved the world, He sent His only begotten Son. Whosoever believe in Him will never perish and have a everlasting life. Okey? Lagi. Ada tengok cerita Rambo? Rambo tengok tak Rambo? Tengok kan? Okey. Kalau ikut sejarah, perang Vietnam dengan Amerika Syarikat, siapa yang menang? Vietnam menang. Tapi dalam cerita Rambo, siapa menang? Rambo yang menang, bukan Amerika Syarikat. Dalam perang Afghanistan di antara mujahidin Islam dengan Rusia, dan ketika itu mujahidin Afghanistan disokong oleh tentera Amerika Syarikat dengan membekalkan peralatan ketenteraan kepada mereka, dan antara yang masuk dalam mujahidin Islam ketika itu di Afghanistan adalah Osama bin Laden. Okey, yang disokong oleh Amerika Syarikat. Dalam perang itu siapa menang? Rusia ke Afghanistan?
Siapa menang? Masa tu kamu tak lahir lagi saya rasa. Saya pun belum Islam lagi. Kalau kamu baca sejarah, yang menang adalah Afghanistan, Mujahidin. Tapi dalam cerita Rambo, siapa menang? Rambo menang. Dia nak memberitahu kepada kamu bahawa yang boleh menyelamatkan dunia ini hanyalah Amerika Syarikat sahaja. Tidak ada negara lain. Baik, itu dari segi filem. Bagaimana mereka ingin memprogramkan kita. Lihat, dalam watak-watak cerita-cerita Hollywood, biasanya mereka yang berpenampilan ataupun dilihat seperti orang Arab, mereka ini diberikan watak baik ke watak jahat? Watak jahat. Kita lihat filem terbaru yang tak ditayangkan di Malaysia, American Sniper. American Sniper setelah ditayangkan, trending di Twitter. Saya tak tengok semua cerita ni ya. Cuma saya peka pada apa yang terjadi pada isu-isu semasa. Trending di Twitter di mana rakyat Amerika sendiri mengatakan, sekarang aku tidak sabar untuk membunuh orang Islam. Padan muka mereka memang patut dibunuh. American Sniper itu menyemarakkan perasaan membuak-buak dalam mereka untuk benci pada orang Islam. Okey? American Sniper. Okey, kita pergi kepada hiburan. Hiburan. Ada tengok WWE? Perempuan pun tengok. Astaghfirullah, dia orang tak tutup aurat kau tengok. Amboi. Kamu pun tengok? Oh, tadi kata tengok, sekarang kata tak pula. Ini bohong sunat ke apa? Tengok kan? Baik. Pernah tak tengok orang Islam kita memakai baju 316? Stone Cold Steve Austin. Ada baju itu? Ada. Seperti yang saya sebut tadi, Stone Cold Steve Austin 316 itu adalah John 3:16. Okey? John 3:16. Cara mereka. Kita lihat juga melalui media-media. Media masa hari ini kebanyakannya boleh dipercayai ke tidak? Jangan kata 50%, 30% pun saya suruh kamu berhati-hati. Terutamanya media-media yang ada terdapat di Malaysia, media-media alternatif. Saya namakan di sini, saya tak takut. Antaranya Malaysia Kini, Malaysian Insider, The Rakyat Post, Malay Mail dan sebagainya. Mereka mendapat dana dari mana? Mereka mendapat tajaan dan dana juga daripada National Endowment Fund dari Amerika Syarikat yang mempromosikan agenda demokrasi versi Amerika ke seluruh dunia. Mereka, kita lihat bagaimana mereka melaporkan agar, perasan tak, kalau apabila ada isu-isu berkaitan dengan orang Islam kita, dia akan dimainkan sepenuhnya di dalam media-media ini, betul? Tetapi bila isu agama lain jarang dimainkan. Contoh, bila ada seorang lelaki tua berusia 80 tahun berkahwin dengan seorang budak 14 tahun di negara Afrika ke apa, jadi headline, betul? Tetapi bila pastor Kenya bersetubuh dengan lebih daripada 20 jemaah dia dan kesemuanya mengandung atas alasan untuk menyucikan mereka daripada dosa warisan, tak keluar langsung. Tak keluar langsung. Kenapa? Contoh lagi, isu terbaru. Saya akan cerita isu-isu terbaru supaya kita sedar pentingnya kita mengaji dan mengkaji. Kita pernah dengar tak kebelakangan ini dikatakan seorang budak perempuan dari Sarawak Sabah dipaksa memeluk Islam. Dia balik bertudung. Betul? Sarawak tak silap saya. Sarawak, dua-dua kes adalah Sarawak. Dikatakan dipaksa memeluk Islam. Maka mereka membuat petition sehingga memaksa kedua-dua guru itu dipindahkan keluar dari sekolah itu dan malahan dimalukan guru-guru itu. Dua guru-guru Muslim kita. Tetapi Borneo Express keluarkan satu kenyataan, interview setelah kes itu hampir selesai dan mengatakan dia sebenarnya tidak pernah dipaksa memeluk Islam. Dia sendiri yang membuat keputusan untuk memeluk Islam. Kes seterusnya, mereka yang berusia 13 tahun, seorang budak perempuan lagi.
Dikatakan dia dipaksa masuk Islam. Tapi cerita sebenarnya adalah dia sendiri, budak-budak itu yang pergi mencari guru untuk melahirkan hasrat dia untuk memeluk Islam. Silap guru di mana? Silap guru adalah mereka pergi mendaftarkan pengislaman mereka. Kerana di Malaysia, di bawah 18 tahun tak boleh tukar agama tanpa keizinan penjaga ataupun ibu bapa. Itu yang silap. Isu yang satu lagi, yang lebih dekat dengan kita di Semenanjung. Seorang remaja berbangsa India beragama Islam telah dikatakan dipaksa meminum racun oleh pegawai dia. Bagi perempuan, bagi muslimah untuk bersama dengan mujahidin yang keseorangan meninggalkan isteri mereka bagi menawarkan khidmat seksual tanpa pernikahan halal. Maka ada beberapa orang muslim kita, perempuan, pergi. Di dunia lain pun ada pergi. Tetapi kalau kamu cek, Syekh Muhammad Al-Arifi dari Arab Saudi telah mengeluarkan kenyataan sebelum ini, jauh sebelum ini, sebelum timbulnya ISIS, di mana beliau mengatakan beliau tidak pernah mengeluarkan fatwa itu. Sehingga hari ini The Malaysian Insider dan media-media lain di Malaysia, setelah saya tegur mereka, mereka masih menggunakan bahawa jihad seks nikah fatwa daripada ulama Arab Saudi Syekh Muhammad Al-Arifi. Walaupun saya dah kata dia dah menafikan, tetapi sehingga hari ini masih guna, masih berbohong. Masih berbohong sehingga hari ini. Nampak bahaya dia? Satu lagi, mereka menuntut separuh kebenaran. Bagaimana menuntut separuh kebenaran ini boleh menjadikan masalah? Contoh, setuju tak kalau saya kata kita orang Islam tak percaya pada Tuhan? Setuju ataupun tidak? Cepat. Nak fikir ke? Tak setuju? Sangat tak setuju? Yes, memang kita orang Islam tak percaya pada Tuhan selain daripada Allah. You get the point? Saya hanya cakap separuh. Nak lagi terang, senang saja. Okey. Dikatakan saya, bagaimana benda ini boleh mengelirukan kita? Dikatakan Brother Firdaus ni suka pada perempuan dekat hujung kampung tu, perempuan pasir putih. Contoh pasir putih. Saya berminat dengan dia, tiba-tiba datang sahabat saya kata dengan saya, "Bro, you suka kat perempuan tu kenapa? Tak boleh ke? Haram ke?" Tak ada, halal. Tapi bro, nak bagi tahu sikit lah, dia ni saya tengok tak malu tau. Lelaki cium dia depan-depan, lain-lain pula lelaki pula tu, lepas tu peluk dia. Bro, nak kahwin ke dengan perempuan murahan macam ni? Aku bukan lelaki yang dayus, takkan aku nak kahwin dengan macam tu? Tak nak. Walaupun belum kahwin, cakap cerai talak 3. Betul? Tip-top. Sebulan kemudian, saya nampak sahabat saya tu dengan inai-inai di jarinya. Apa maksud dia? Baru bernikah, masih merah lagi. Lalu saya tanya dengan dia, kau kahwin
kau nikah? Ya bro. Apa tak ajak? Kau kahwin dengan siapa? Perempuan pasir putih itulah. Bukan kau yang cakap dengan aku, dia kena peluk dengan ramai lelaki, dia kena cium dengan ramai lelaki, lain-lain pula tu. Betul lah. Habis tu engkau dayus kahwin dengan dia. Tak adalah bro. Betul lah, yang memang banyak orang cium dia, banyak peluk dia, lain-lain lelaki. Yang peluk dan cium dia tu bapa dengan adik-beradik dia. Nampak tak? Apa masalah dia? Dia separuh kebenaran. Faham? So, walaupun separuh kebenaran, ingat tak semalam kita bincang, half knowledge is worse than no knowledge. Sebab no knowledge, you don't talk at all. If half knowledge, kita bagi tahu separuh, habis. Okey? Baik. Mereka juga memberikan gambaran, tengok, image-image seperti ini. Letakkan kita pada posisi non-Muslim. Apa kita rasa? Kalau kita non-Muslim, nampak gambaran-gambaran ini. Syok tak? Islam agama keamanan kan? Tengok macam ni, agama keamanan kan? Nampak tak keamanan dia? Aman tak? Ni, British police go to hell. Nampak tak betapa sopannya perkataan tu? Ya? Sebab itu, nak tanya soalan. Tengok kamu ni peserta-peserta di sini. Apa beza di antara reaksi dan respon? Ataupun sebenarnya tiada beza antara reaksi dan respon? Perkataan reaksi dan reaksi mengikut pakar neurologi, reaksi adalah satu tindak balas, okey, yang didasari emosi, yang didasari oleh emosi, okey. Manakala respon juga merupakan satu tindak balas, tetapi tindak balas yang didasari oleh nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip yang dipegangnya. Contoh, kalau mereka yang bereaksi dengan emosi, ingatlah reaksi adalah emosi. Reaksi dengan emosi akan mendatangkan kehancuran, iaitu tidak boleh menahan perasaan marah dia dan boleh memukul orang dan mendatangkan kehancuran. Manakala jikalau respon adalah dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang, seperti kita Muslim, betul? Itu prinsip kita. Nilai kita adalah Islam. Jadi Islam kata tidak samalah kejahatan dengan kebaikan. Maka cegahlah, tolaklah kejahatan dengan kebaikan, sehingga mereka itu seperti bersaudara. Prinsip kita adalah bila nampak kejahatan, kita cuba tolak dengan kebaikan. Itu prinsip kita. Maka respon kita adalah ikut prinsip dan nilai kita. Maksudnya, reaksi lebih negatif, respon adalah positif. Kalau dalam, kita ada doktor tak kat sini? Semalam saya dapat soalan dari doktor. Ada doktor? Okey, tak apa, jangan angkat tangan, tak apalah. Kalau doktor, biasanya orang tanya dia, selepas diberikan ubat kepada pesakit, akan ditanya kepada dia, doktor, how he is? Okey ke? Ya. Kalau positif, biasanya doktor akan kata, he is responding to the medication. Betul tak? Betul doktor? Betul tak? Biasa tu pakai tak? He is responding to the medication. Tetapi kalau kesihatan dia ataupun kestabilan dia menjunam, tidak berapa baik, dia akan kata the medication have give reactions, reaksi. Responding is something very good dengan nilai-nilai. So, kita lihat yang ni. Ingat lagi tak cerita Innocent of Muslim 2 tahun lepas? Ingat? Dianggarkan lebih kurang 100 orang Islam terkorban di Pakistan sahaja kerana terlibat dalam demonstrasi memprotes penghasilan, pembikinan, penayangan Innocent of Muslim.
tetapi pengarahnya tiada masalah, tak ada sakit apa pun. Itu reaksi ke respon. Kalau nak dibandingkan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum, siapa yang lebih menyayangi Nabi SAW? Sahabat. Nabi dihina, Nabi dicerca, sahabat ada chance, malahan sahabat offer kepada Nabi, ya Rasulullah, biar aku pancung kepala dia. Nabi buat apa? Relax. Nabi relax. Kita ikut sunnah Nabi tak dalam isu begitu? Tidak. Sebab tu kita kena respon. Buat demonstrasi lebih banyak mendatangkan kemusnahan berbanding dengan kemaslahatan yang baik. Ya? Jadi ini semua adalah reaksi, bukan respon. Perlu kita stand up untuk right kita, untuk hak kita, tapi cara yang ditetapkan dalam syariat Islam. Tak boleh keluar daripada syariat Islam. Okey? Now, prejudis agama. Kita mula poligami. Jadi soalan ni nak ditanya pada perempuan. Kan semalam kata yes, go. Betul kan? Okey. Perempuan, dalam Islam lelaki boleh kahwin berapa? Perempuan boleh kahwin berapa? Adil ke tak? Mana satu ni? Ada yang kata adil, ada yang kata tak. Sekali lagi. Dalam Islam, lelaki boleh kahwin berapa? Perempuan boleh kahwin berapa? Adil ataupun tidak? Siapa yang kata tak? So Allah tak adil lah. Sebab Allah yang kata boleh. So Allah tak adil lah. Sekali lagi ya. Okey. Dalam Islam, lelaki boleh kahwin berapa? Perempuan boleh kahwin berapa? Satu tu dia senyap sikit. So adil ke tak adil? Oh, sekarang adil dah. Muslimin, ada berita baik untuk kamu pada pagi ini, iaitu alhamdulillah kita mempunyai sekelompok adik-adik yang masih single mingle available, dan mereka cakap poligami adalah adil. Jikalau kamu belum berpunya, kahwinlah mereka di sana. Ya? Kalau adil, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak benarkan perempuan pun boleh kahwin 4, lelaki boleh kahwin 4? Tak apa masalah. Sekarang ada DNA mah. Banyak sangat suami tak banyak, maksimum 4 boleh buat DNA 4-4, cek lah. Tak mampu. So lelaki mampu. Betul lah, mereka sangat beriman, alhamdulillah. Cari calon-calon di sini. Ya. Baik. Betul tak ini antara soalan yang sering ditanya? Betul eh? Nanti kita simpan soalan ini. Ingat, kalau kamu tak tanya saya akan rujuk saja di sini. Kita akan jawab sebentar lagi dalam teknik dakwah kita. Okey? Kita akan gunakan teknik dakwah untuk menjawab soalan tentang poligami. Okey? Now, lagi tentang hijab. Hijab lelaki mana? Dari mana ke mana? Aurat. Perempuan? Adil ke tak adil? Cakap betul-betul. Kalau adil, sepatutnya kalau lelaki dari pusat ke lutut, perempuan pun dari pusat ke lutut. Ataupun kalau perempuan kena tutup macam tu, lelaki pun kena tutup macam tu. Apa dia? Gapo dia? Adil. Itu penindasan. Panas tak? Jangan cakap dalam aircon ni lah. Kat luar tu panas tak? Cakap baik-baik, jangan berbohong. Panas ke tak panas? Penindasan lah tu. Apa tak? Kalau dia tak ada penindasan, sepatutnya kamu boleh free hair.